Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Handy Black. Selamat datang ke channel YouTube Zul Handy Black Official. Okay, geng. Pada hari ni aku rasa aku nak sembang-sembang pasal macam mana kehidupan aku dulu sebelum aku jadi selebriti. Ramai yang tanya dulu abang belajar sampai mana, jadi artis ni ada masuk kelas vokal ke apa ke kan. Lepas tu ramai pula yang mungkin baru mengenali saya, baru dapat tahu pasal saya ni boleh melukis kan. Jadi banyak perkara yang orang tak tahu apa yang saya buat sebelum saya bergelar sebagai selebriti, sebagai artis lah, artis rakaman, buat album, berlakon drama, filem, banyak-banyak, banyak lagi lah benda-benda lain lagi yang kita buat dalam industri ni. Jadi saya berasal daripada Negeri Sembilan. uh, Sekarang ni kalau tahun 2023 ni, kalau ikut kalender Masihinya, umur saya 48 tahun lah kan. Dan sekarang ni menetap dekat Kuala Lumpur. Asal Negeri Sembilan, menetap di Kuala Lumpur. Dan dulu sebenarnya saya belajar semua di Seremban lah. Sekolah rendah, sekolah menengah semua dekat Seremban. Tapi berkenaan dengan bakat nyanyian, bakat melukis ni semua, sebenarnya daripada daripada apa daripada zaman sekolah lagi dah dapat dikesan dah, so, sekolah rendah kan, cikgu dah perasan kita punya talent melukis. Lepas tu masa sekolah rendah juga ada satu subjek muzik. Subjek muzik pun selalu saya score lah kan, kalau ada apa-apa macam ujian ke apa ke kan. So bakat tu bila cikgu notice benda tu, so kita pun realize lah, oh aku ada bakat lah benda ni kan. Jadi sekolah rendah, sekolah menengah pun kat Seremban. Habis sekolah menengah, saya tak lanjutkan pelajaran ke mana-mana lah. Saya memang terus berkecimpung dalam dunia kesenian yang saya minat, melukis. Saya melukis dulu, zaman-zaman saya tahun 90-an tu, era-era tu, zaman orang melukis di kaki lima ni biasa. Sampailah ke Central Market dan ke KL pun orang melukis, ada pusat dia kat situ. Dan fenomena environment orang melukis dekat kaki lima ni dah biasa lah. Tapi sebenarnya dalam kita punya bakat melayan, bakat kita minat melukis tu, masa zaman sekolah tu, muzik pun kita berjinak-jinak juga. Sebab ada kawan-kawan yang pandai main gitar apa semua kan, suka menyanyi-menyanyi. Lepas tu pergi jamming-jamming studio apa semua. So kita pun join lah. Jadi bakat tu dia seiring. Bakat nyanyian, bakat muzik lah, bakat muzik dan juga bakat melukis ni dia seiring jalan, seiring. So dekat Seremban tu, muka saya ni orang dah biasa nampak lah kalau dekat studio jamming tu. Lepas tu dekat galeri, senang cakap kedai seni saya lah, dekat Terminal 1 Seremban tu, orang dah biasa nampak lah saya ni dulu, tahun 90-an dulu. Jadi perniagaan, nampak gayanya dapat sambutan. So saya buka satu lagi cawangan dekat satu lagi plaza, satu lagi shopping complex yang lain lah. Dan bila dapat sambutan tu, buka shopping complex, buka lagi satu kedai dekat satu lagi shopping complex yang lain. Shopping complex tu menganjurkan pertandingan karaoke. Dia ada buat pertandingan karaoke. So percaturan Allah SWT lah buatkan saya masuk
saya masuk tandingan karaoke tu, anjuran Shopping Complex tu, dan juga bekerjasama dengan syarikat rakaman Suria Record, SRC. SRC ada Siti Nurhaliza, ada Liza Hanim, ada New Boys, ada Noanya Zaidris, ada Akasha, Andy Black, 2x2, kumpulan May pernah dengan SRC, kumpulan Firdaus, Mazlila, siapa lagi itu yang saya ingat lah, seingat saya lah. Jadi masa melukis tu, tandingan karaoke tu baru nak dianjurkan dekat Shopping Complex tu. Abang yang bertugas sebagai DJ dan juga orang yang control sound system dekat Shopping Complex tu, dia kenal kita, Abang Din namanya. Dia kata, "Zul masuk lah." Dia suruh kita masuk tandingan tu. Tapi kita memang taklah, saya tak eager tu enter benda-benda pertandingan ni. Tapi orang suruh kita masuk, dia kata dia daftarkan lah nama saya semua kan. Jadi pertandingan tu berlangsung selama sebulan rasa saya. Minggu pertama, minggu kedua saringan, minggu ketiga semi final, minggu keempat final. Minggu keempat tu final saya menang lah. Hebatnya kekuasaan Allah SWT. Allah takdirkan saya menang nombor 1 masa tu, dan ditawarkanlah peluang untuk merakamkan album bersama dengan kumpulan Andy Black. Pertandingan tu pada tahun 1998, dan saya bersama dengan Andy Black secara rasminya, dan album sulung kami yang berjudul Naga Sakit Kepala rilis pada tahun 1999, dan dalam album tu jugalah terkandungnya lagu Kau Yang Bernama Seri. Jadi itulah sedikit perjalanan kisah saya kan sebelum saya menjadi selebriti ni, sebagai artis rakaman suara dan juga sebagai seorang pelakon kan. Sebab ada yang bertanya, "Bang dulu buat kerja apa semua, kalau abang tak jadi artis agaknya abang buat apa kan?" Jadi kalau tak jadi selebriti ni, tak jadi dalam industri hiburan ni, saya rasa mungkin saya sebagai seorang pelukis yang serius lah kot. Mungkin lah. Tapi itulah perjalanan tu yang saya cerita tu secara ringkas lah. Dan daripada sekolah, minat kita tu dah ada, dan bakat kita pun ada, dan Allah SWT takdirkan lah dapat jadi artis rakaman. Tapi sebelum tu pun sebenarnya banyak juga kerja-kerja lain yang saya pernah buat kan. Saya pernah kerja bank, saya pernah kerja dekat airport, pernah kerja jadi kelindan lori pun pernah. Masa nak mula cari pengalaman hidup kan dulu kan, tolong orang jual durian pun pernah. Apa lagi kedai makan pun pernah. Macam-macam kerja sebenarnya. Tapi kerja yang memang saya anggap sebagai kerjaya dalam hidup saya, career saya, adalah kerja-kerja seni lah, kerja-kerja yang berkaitan dengan kesenian. Lebih-lebih lagi melukis, dan secara tak langsung dia bersambung dengan simbiosis dengan bidang nyanyian dan lakonan kan. Sebab apa? Sebab masa zaman sekolah dulu pun kita dah memang minat dengan bidang nyanyian ni, bidang muzik ni. Tapi zaman sekolah dulu saya main drum, saya sebagai drummer. Bukan official sebagai seorang penyanyi sebenarnya. Kawan-kawan kita pun kenal kita masa zaman sekolah dulu sebagai seorang pemain drum. Kat Seremban pun orang-orang yang kenal saya, dia orang tahu saya sebagai pemain drum dulu. Sampailah ke zaman melukis di kaki lima tu, saya masih lagi seiringkan kerjaya saya, minat saya dengan bidang muzik ni. Masih lagi main muzik, ikut dengan band tentera yang buat persembahan dekat majlis-majlis kundi kahwin rumah orang. Dan juga lepas pada tu terlibat dalam bermain dekat klub pula. Main kat klub, mula bermain kat KL lah. Dekat The Sheep, Blues Cafe, Bukit Bintang. Hard Rock pernah main, Beetle Nuts, Jalan Pinang pernah main. Lepas tu adalah klub-klub lain lah yang kecil-kecil punya klub pun ada juga.
So lingkungan dalam kehidupan saya, orang-orang dalam kehidupan saya, lingkungan sebelum saya menjadi selebriti tu, saya sebenarnya dah banyak berjumpa dengan selebriti-selebriti, artis-artis yang dah ada nama ni. Sebab Negeri Sembilan kat Seremban tu tak jauh dengan KL. So artis-artis yang daripada KL ni kadang-kadang ada yang turun Seremban juga. Mungkin ada kawan-kawan dia orang ke apa ke kan. Macam Kumpulan Spring, selalu saya jumpa kat Seremban. Madison, Wings pun dulu rajin juga turun Seremban. Adalah kisah-kisah dia kan. Lepas tu masa zaman sebelum saya menjadi artis rakaman pun, masa zaman-zaman rancak main dekat persembahan-persembahan apa ni, jemputan kenduri kahwin, majlis kenduri kahwin, masa tu zaman tu saya, Siti Nordiana dan juga Acik Spin, kita orang bertiga ni biasa dulu pergi sama-sama menyanyi dekat majlis-majlis kenduri kahwin. Tapi takdir, memang Allah SWT tunjuk kehebatan Allah kan. Nana jadi artis dulu. Lepas tu saya dengan Acik pula naik KL pergi audition, FMC ambil Acik. So Acik dan Nana dengan under FMC. Lepas tu saya masih lagi teruskan lah kerjaya saya, minat saya dalam melukis ni kat kedai, kat Seremban. Sampailah saya dapat masuk pertandingan karaoke tu yang saya menang tu. Tapi sebenarnya memang kalau ikut-ikut kan tak pernah pun termimpi bercita-cita nak jadi selebriti ni, orang yang terlibat dalam industri hiburan ni kan. Tak pernah pun bercita-cita untuk tu. Tapi itulah, Allah SWT tunjuklah kehebatan Allah, bahawasanya dia nak bagi tahulah kepada kita apa yang dibagi dalam kehidupan saya ni kan. Saya buat kesimpulan dengan bakat-bakat yang Allah SWT kasih kita nampak sebenarnya, ada bakat ni dalam diri kita kan. Ada kelebihan ni, ada platform tu, ada platform ni, Allah kasih. Syukur Alhamdulillah. So dengan benda-benda macam tu lah geng, saya rasa bersemangat dalam kehidupan ni, meneruskan kehidupan dan lifestyle saya sebagai orang-orang yang saya rasa saya abdikan diri saya ni sebenarnya dalam kehidupan bidang seni lah, melalui lukisan dan juga nyanyian dan juga lakonan. Tapi sekarang sejak meninggalnya ayahanda saya pada tahun 2014, maka dengan kat situlah bermulanya titik tolak permulaan saya slow down dalam industri hiburan, dan saya beralih arah sikit lah. Masih lagi menyanyi, masih lagi lah terlibat dalam jemputan-jemputan nyanyian ni, tapi saya lebih ke arah benda yang sedia maklum lah. Kawan-kawan semua kat luar pun semua dah sedia maklum kan, dalam usaha dakwah ni sebenarnya dalam usaha untuk memperbaiki diri sendiri juga sebenarnya, bukan untuk mengajar orang pun tak, tapi sebenarnya saya nak melatih dan mengajak diri saya sendiri sebenarnya untuk jadi lebih baik, insyaAllah, mudah-mudahan lebih baik daripada kehidupan yang dulu. Bukan kita nak menghina kehidupan yang dulu ataupun siapa-siapa yang bersama dengan kita dulu-dulu, tak, bukan nak menghina, tapi untuk diri saya sendirilah kan. Saya lakukan sedikit penghijrahan, dan Alhamdulillah sampai ke ini hari masih lagi Allah SWT kasih ruang, kasih tempat dekat saya untuk bersama lagi dengan sahabat-sahabat yang ramai, orang yang memberi sokongan, yang support saya kan dalam industri. Masih lagi demand tu ada, orang masih nak lagi nak dengar cerita, nak ambil tahu kan. So kita ambil kesempatan ni dengan bersilaturahim kerana Allah SWT. Jadi dulu mungkin dalam bidang industri yang dulu saya hanya mengajak kita sama-sama berhibur, tapi sekarang ni insya-Allah kita mengorak lebih luas lagi kita punya ni kan, kita punya kefahaman bahawasanya bukan sekadar untuk kita berhibur, tapi kita nak sama-sama saling berpesan-pesan, ingat mengingati. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan saya pun banyak-banyak terima kasih kepada semua kawan-kawan yang dah subscribe channel saya ni. Jangan lupa untuk share link, war-warkanlah pada siapa-siapa pun dalam lingkungan anda, dalam kenalan anda semua, untuk support saya punya channel Zul Handy Black Official. Dan ini akan boleh
menaikkan lagi semangat saya untuk saya buat apa-apa saja konten yang lebih baik, lebih ada improvement lagi lepas ni kan, dengan macam-macam isu dan topik yang kita boleh bincangkan, yang boleh kita sembangkan, di samping daripada perkongsian-perkongsian yang saya nak sampaikan sendiri daripada pengalaman saya, kisah-kisah saya ataupun apa-apa sajalah. Jadi terima kasih banyak kepada yang dah subscribe. Boleh tekan loceng notification tu. Lepas tu jangan lupa share, jangan lupa komen apa-apa yang patut, mungkin boleh kasih idea dekat saya apa-apa, dan jangan lupa like. Terima kasih banyak. Thank you for your support. InsyaAllah bertemu kita dan berpisah kita hanya kerana Allah SWT. La ilaha illallah. Thank you, gang.